Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal karena adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali di hari Selasa yang cukup indah, ceria, ambil bau makanan di hadapan ini. Saya dan Fahrin akan bersama anda sepanjang 1 jam ini. Okey, hari Selasa 16 bulan Ogos terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Baik, hari ini kita akan bawakan masakan-masakan yang sedap-sedap untuk anda, berkongsi pelbagai tips dan juga resepi. Dan kabarnya mereka penerbit dan tim WHI ada cabaran untuk hos yang akan kami buat, yang kami tak ketahui. Tapi sebelum itu, selain daripada sajian menu yang cukup menarik dan lazat ini, kami ingin terlebih dahulu berkongsi dengan anda beberapa berita yang boleh dikatakan menarik dan juga harus diberikan perhatian oleh kita semua. Ya, betul. Fahrin, di mana berita pertama yang ingin kami kongsikan? Pak Cik suka. Pak Cik suka, ya? Pasal sukan. Okey, silakan. Pak Cik Fahrin suka, ya? Okey, skuad hoki lelaki negara mencipta sejarah dengan meraih kejayaan muncul sebagai juara Piala Asia Hoki dalam Dewan Tahniah Skuad Malaysia, ya, yang telah beraksi di Bangkok, Thailand dan telah menerusi penentuan shootout 3-2. Okey, dan kali terakhir Malaysia mendominasi Piala Asia adalah pada tahun 2008 selepas beberapa edisi tidak berjaya, tetapi kali ini akhirnya kembali menjadi juara Piala Asia dan pastinya ini menjadi satu tiket automatik untuk mereka beraksi di Piala Dunia. Ya, betul. Jangan main, hoki Malaysia memang kuat dan ini sesuatu yang mengujakan untuk kesemua peminat hoki dan sukan di negara kita. Awak dulu main hoki ke tidak? Saya cuba jadi goalkeeper tapi semua nak main tak boleh lah. Saya sudah kurang-kurangnya saya main rugby, sebab tu badan saya macam ni. Oh wow, tapi sekarang ni masih lagi kan bermain bola sepak aktif? Ada kadang-kadang secara sosial lah. Pasal saya banyak bertugas dengan Sugi. Oh ya, wow, dengan saya. Okey, tak apa. Berita yang seterusnya. Okey, yang ini adalah sesuatu yang kami ingin kongsi kepada anda tentang seorang warga emas yang telah hilang selepas 6 hari tetapi akhirnya alhamdulillah dijumpai dalam keadaan yang lemah di kebun sawit. Ya, betul Fahrin. Dan kalau kita lihat, ini ialah warga emas yang telah keluar dan kini ditemui. Berita gembiranya telah ditemui, tapi sewaktu beliau hilang tu pastinya keluarga risau dan kita sendiri yang membaca berita ini membuatkan kita risau. Dan di sini mungkin apa yang boleh kita belajar ataupun pelajari adalah sekiranya kita keluar secara berseorangan, lebih elok kalau kita memberitahu ahli-ahli keluarga kita ke mana kita menuju. Sebab kadang-kadang ialah kita kalau balik lewat, tak ada orang tahu ke mana kita pergi dan nak cari kita tu susah. Jadi untuk memudahkan setiap orang, untuk mengurangkan kerisauan ahli keluarga, rakan-rakan kita, eloklah kalau salah satu daripada mereka tahu di mana lokasi kita. Dan mungkin kadang orang tua ni memang dah ikut rutin dia, Sugi. Tetapi mereka yang di sekeliling, jiran tetangga, terutama di kawasan-kawasan kampung seperti ini maupun di bandar tak kira mana sekalipun, sila ambil tahu. Kadang-kadang ada baiknya menjaga tepi kain orang tapi bersebab. Okey, jadi seumpama ini alhamdulillah telah ditemui kembali. Okey. Baik, seterusnya juga tentang kisah kanak-kanak maut di panah petir. Ini macam mana kita nak menjaga anak-anak kita dan juga ambil tahu tentang keselamatan yang harus diambil mengenai penggunaan elektrik, penggunaan telefon bimbit sewaktu keadaan hujan lebat dan juga ribut petir, Sugi. Betul. Kisahnya adalah di mana sewaktu insiden ini berlaku, adik Nur Ashikin Kristina, sebenarnya satu keluarga di rumah ada, ayahnya keluar. Tetapi apabila bekalan elektrik terputus, mak dia pergi mencari ayahnya dan dijumpai kerana telah terjumpa anaknya dalam keadaan yang tidak sedar diri, dan ketika dijumpai Nur Ashikin, tangan kanannya itu terbakar dan telefon bimbit terletak di sebelahnya. Jadi dipercayai mungkin petir dan telefon bimbit ni, penggunaan telefon bimbit ni ada kaitannya. Baik, setakat ini itu adalah berdasarkan laporan yang kita terima dan kita baca berdasarkan petikan daripada berita harian. Jadi apa-apa pun
jaga diri dan ambil tahu tentang ciri keselamatan. Betul. Dan okey, baik. Dan kali ini ini yang kita nak bawakan kepada anda tentang menu kita pada hari ini, iaitu ikan. Tapi cerita pasal ikan sebelum menu-menu ni, selalunya kita sebagai orang yang suka makan, dan kita tahu-tahu je makanan dah sedap aja di hadapan kita dan ikan dah terhidang. Tapi pernahkah kita terfikir penat lelah perit jerih bagaimana mereka yang nak mencari ikan ataupun orang kata nelayan ni lah, pergi ke laut untuk memastikan kita mendapat bekalan ikan yang segar sentiasa. Tapi sebelum tu saya nak tanya awak jugalah, Farid. Awak pernah ada pengalaman, biasa kalau nelayan secara komersial mereka pergi menangkap ikan. Kalau awak sendiri suka memancing ataupun tidak? Okey, cerita pasal nelayan ni, saya pernah melakonkan watak sebagai seorang nelayan tau dalam filem Puaka Tebing Biru dululah, lama. Dan di situlah sebenarnya saya sebagai pelakon berpeluang untuk merasakan bahawa sebenarnya kerja sebagai seorang nelayan sangat-sangat susah. Bukan sahaja panas dan ada kalanya orang kata pasang surut, mana ikan ada banyak, ada sikit dan sebagainya. Dan memang bukan suatu tugas yang sangat mudah. Ini sebagaimana kita saksikan nelayan kecil. Walaupun nelayan di bot besar sekalipun, bagi mereka yang keluar, kalau kita benar-benar menyaksikan mungkin dokumentari dan sebagainya, haruslah kita menghargai pengorbanan para nelayan ini. Betul. Ini adalah satu skills juga, orang kata tidak semua orang mempunyai skills ini. Jadi sama-samalah macam Farin katakan, kita hargai. Ya betul, kalau kita ke pasar ikan tu sudah tersedia ada, beli balik rumah masak. Kalau kita menghargai ibu ataupun sesiapa yang memasakkan lauk itu, kita juga harus menghargai mereka yang membawakan hasil ini kepada kita. Dan kita juga faham dan ada kalanya kita merungut harga ikan agak mahal dan sebagainya, tapi mungkin apabila kita melihat di sebalik kisah ini, kita mungkin akan lebih betul ansur dan memahami tentang situasi ini. Okey, menu-menu kita, Sugi. Okey, yang ini kalau kita tengok, kita ada rendang sambal ikan tenggiri, gulai masak mambai ikan bersama belimbing buluh. Itu lain macam dan asam ini pedas asam pari. pedas ikan pari. Okey, awak sebab ada sesetengah orang dia tak makan beberapa jenis ikan. Awak memang semua awak makan Semua saya makan. Orang kata ada orang yang tak makan ikan keli kan. Saya pun makan ikan keli, ikan sungai, ikan laut, semua saya makan. Lauk yang paling awak suka lah kalau masakkan ikan? Saya ikan keli sambal, lepas tu gulai lemak, ikan gurau dengan belimbing buluh, dengan nas. Memang sedap. Dan ini juga sebenarnya antara petua kepada saya, kepada saya dan juga anda sebenarnya. Kalau anda nak kurangkan makan daging merah tapi nak mendapatkan sumber protein yang baik, makanlah ikan-ikan. Betul. Terliur mereka di rumah, dan inilah antara menu yang akan kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi kalau anda sendiri adalah apa-apa menu berasaskan ikan yang anda nak kongsikan bersama dengan kami, nak kongsikan resepi pun boleh, terus komen di Facebook WHI ataupun Instagram WHI. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini bersama dengan menu-menu ikan. Ambil bau, awak ambil. Wanita hari ini. Paling saya suka is patin masak tempoyak. Kenapa? Okey, sebab masa dulu bila saya balik kampung bapak saya dekat Manja itu, memang bapak saya selalu buat patin masak tempoyak. Bayangkan ada timun, ada kacang botol, kau dengan ikan patin tu dengan kuah tempoyak dia, cicah sambal lacan, makan nasi putih. Memang best. Yang paling saya gemar sekali lah ikan pari masak asam pedas dengan ikan selah kuning yang kecil tu goreng ragu-ragu. Kalau ikan pari tu saya dapat, bukan sekali saya makan, 1, 2, 3 kali saya tambah. Sedap. Saya memang pure Kelantan. Untuk ikan masak apa, saya suka mestilah daripada masakan Kelantan, iaitu ikan masak singgang. Saya rasa masakan ikan singgang tu dia sangatlah simple dan senang masak, dan kalau makan tu berselera. Makan dengan ulam, dengan budu, sangat berselera. Saya dengan family saya suka pergi dekat satu kedai Chinese Muslim ni dengan satu masakan ikan je yang kita orang order, which is ikan siakap masak steam lah. Kenalah dengan lidah Melayu kita orang. Dia pedas-pedas sikit, asam-asam sikit. Memang tak ada tempat lain yang boleh buat ikan siakap masak steam macam tu. So itulah favourite saya dari kecil sampai sekarang.
Amboi, macam-macam resepi yang anda sukakan. Okey, ni saya tengah masak ni ada api ya, bukan tak ada api Mima ataupun Fatin Hamimah Yusof, awak boleh tengok boleh zoom ada api. Okey, sebelum kita bersama dengan tetamu kita ni, saya sempat juga membaca komen-komen. Hakimi Yusof berkata yang ikan jenahak sedap juga with gulai. Okey Hakimi, ni menu pertama yang ingin kami kongsikan adalah gulai masak membai ikan bersama dengan chef yang Jamil pecah panggung. Chef, apa khabar Chef? Alhamdulillah baik. Apa khabar anda semua? Dah pastinya sihat belaka kan? Ya, betul. Hari ni kita nak berkongsi lah. Apa tu gulai membai? Chef? Membai ni sebenarnya adalah satu masakan orang kampung-kampung dululah ceritanya. Perkataan membai itu adalah perkataan asalnya ialah perkataan orang kata dimasak, dia jenis slow api kecil kan dia. So dia masak lebih serata. Dia lama mana jadilah membai. Membai dia membai ni masakan dia tidak berkuah dan tidak juga kering. So bahan chef, pertama dia. Tapi sebelum tu chef saya nak tanya, ni api kena kecilkan ke macam mana? Ya Allah, risau aku tengoknya. Sudah dia. Balikkan. Balikkan dia. Okey. Saya terbalikkan ni. Ikan perkasam. Okey, nak berkongsi dengan you all semua. Apakah bahan-bahan yang utama untuk ikan membai ni adalah pertamanya cili kering, halia, serai, kunyit dan juga yang pastinya buah keras mesti ada. Buah keras. Buah keras ni buah keras. Okey. Nutmeg nama dia kan. Okey. Faham. Lepas tu ada santan, daun kunyit dan serai. Okey. Lepas tu saya dah masakkan semua. Saya akan masukkan santan ya. Santan. Okey chef, tapi saya nak tahulah resepi ni sebenarnya chef belajar dari mana chef? Okey, kalau cerita resepi belajar dari mana, ini adalah turun-temurun daripada mak chef sendiri. Di chef ni umur daripada 10 tahun dah boleh masak menurut mak kita. Maklum saja kita kan. Gitu-gitu kan. So sekarang ni ceritanya membai ni macam inilah jadinya. Dia slow-slow dia masak api dia kan. Lepas dia kita nampak macam kari tapi dia bukan kari. Bukan. Dia pekat sikit ya betul. Kari. Dia biar antara berkuah dan juga tidak berkuah. Okey, tapi chef, ikan yang chef gunakan tu ikan apa tu chef? Dan ikan apa yang sebenarnya ikan sesuai? Tidak kisah ikan apa ada gunakan, yang pentingnya yang biasa di kampung-kampung dulu ikan kembung lah ataupun ikan rebus ke ikan pari yang itu yang popular ketika itu. Sekarang ni macam-macam lah, jenahak dan sebagainya. Tak kisah apa pun. Chef, dah hangus dah punya ikan. Ini adalah perkasam. Salah satu dari menu kita hari ini iaitu perkasam. Untuk cerita kepada you all semua, kenapa kita buat perkasam? Sebabnya dulu pun ada peti ais kan. So sekarang ni kita gunakan kaedah memperkasamkan dia. Lepas tu kita perahkan limau dia. Jangan yang tu hangit sudah chef. Tidak. Itu nama membai. Kita biar jadi biar masaklah membai tu. Membai. Okey, berapa lama membai? Membai. Lepas tu kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit. Okey, berapa lama nak masak ni chef? Sekejap je. Kalau ikan sekejap je. Kalau ayam mengambil masa yang agak lama, begitu juga dengan daging. Ni. Okey, baik, itu resepi pertama chef. Kalau perkasam ni nak tanya chef, perap dia berapa lama chef? Dia lagi lama kita perap lagi sedap ke macam mana tu? Mana dia ikan perkasam ni? Ikan perkasam ni sebenarnya ada dulu tidak ada peti ais. Bila ada ikan ni bila banyak keluar, peti ais tak ada. So orang dulu ambil pendekatan untuk mengasamkan dia. Maksud dia mesti ada asam keping, garam dan juga beras. Dia perapkan dia lama. Bila perap, dia akan tahan lebih lama. Tak ada perlu peti ais. Sekarang dah ada peti ais, tak ada masalah. Betul. Tapi ia merupakan salah satu daripada hidangan istimewa untuk orang kata pencetus selera kita. Ini dia kehebatan orang dulu-dulu. Okey, baik chef. Selain daripada tu ada satu lagi lauk kat depan. Ni lauk apa ni chef? Yang ini kita juga memasak gulai pisang. Gulai pisang ni saya menggunakan ikan kurau. Okey. Inilah masakan warisan kita. Ikan kurau bukan ikan yang mahal sikit. Yang mahal sikit lah. Tapi kalau tak ada ikan kurau pun kita boleh gunakan ikan bilis dan sebagainya kan. Tapi untuk wanita hari ini kita buatlah ikan kurau spesial sikit kan. Pisang ni pisang apa tu? Pisang tidak menjadi masalah. Pisang apa boleh guna. Tapi hari ini saya gunakan pisang abu.
Pisang abu ataupun pisang buat kari yang tak berapa masak lah. Ya, memang muda. Yang muda. Dia mesti pisang yang muda baru sedap dimakan. Okey, baik chef. Tengok chef masak ni kan memang pro. Saya satu ni pun dah hangit. Baguslah Fatih Hamimah tak ada. Tengok dia. Dia membel macam ni. Dah masak dah. Okey, nampak dia macam acap-acap gitu kan. Dia berkuah-kuah sikit-sikit je. Okey, baik chef. Kalau mereka yang menonton sekarang ni nak cuba juga air tangan chef, nak pesan makanan daripada chef kan? Apakah laman IG chef? Okey, alamat IG chef, Chef Yang Jamil _ ataupun TikTok chef, Chef Yang Jamil. TikTok chef, follow. Okey, baik. Terima kasih Chef Yang Jamil. Pecah panggung. Tadi chef dah kongsikan berkaitan dengan perkasam ni. Betul lah, nampak menyelerakan. Walaupun dah hangit disebabkan saya. Tapi apapun kami nak kongsikan bersama dengan anda satu kisah yang juga berkait dengan ikan perkasam. Jom kita saksikan. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Inilah kata-kata yang menjadi pembakar semangat buat Azmazian Muhammad Akbar, 45 tahun selepas berpisah dengan bekas suaminya kira-kira 11 tahun yang lalu. Menurut Azmazian atau lebih senang disapa Kak Long, dia harus melupakan kisah hitam dalam hidup dan bingkas bangun demi kelangsungan hidup serta masa depan anak tunggal Muhammad Azran Sobah Holhair 13 tahun. Kak Long buat perkasam ni sebenarnya bermula daripada tahun 2018. Kan Kak Long cadang tu nak cari satu income yang kita boleh buat untuk nak tolong mak lah, sebab mak sebelum ni berdagang nasi lemak. Jadi bila Kak Long dah dapat idea nak buat perkasam ni, Kak Long belajarlah buat perkasam ni daripada mak. Jadi Kak Long cuba buat dengan permulaan 2 kilo ikan. 2 kilo. Kak Long beli sikit lah, orang kata apa, mula dengan kecil-kecil kan. Kak Long beli ikan, Kak Long balik proses, Kak Long buat jadi perkasam. Bagi memenuhi permintaan pelanggan, anggaran ikan sungai yang diperlukan untuk membuat ikan perkasam ini adalah kira-kira 50 kilogram. Setiap hujung minggu, Azmazian yang dibantu anak tunggalnya akan membuat ikan perkasam untuk dipasarkan. Namun, sudah menjadi adat dalam berniaga. Pasti ada cabarannya. Cabaran ni tentang stok lah. Stok ikan. Kadang-kadang sebab ikan sungai ni dia kalau cuaca hujan yang terlampau lebat, ikan kadang-kadang tak ada stok. Dia cuaca kalau hujan lepas tu panas, cuaca macam tu, ikan dia akan banyak. Berkongsi cerita mengenai pembuatan ikan perkasam, Kak Long berkata prosesnya adalah tidak sukar. Namun pelbagai perkara perlu dititik beratkan, antaranya seperti aspek kebersihan bagi menjamin perkasam tersebut tahan lebih lama dan kualiti perkasam yang dihasilkan adalah yang terbaik. Kita kena jaga-jaga sebab perkasam ni leceh. Dia kena bersih dan tak boleh dihinggapi lalat. Sebab bila dia lalat hinggap, dia akan jadi berulat, dia akan rosak. Itu cara dia lah. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Kini siapa sangka niat untuk menambah pendapatan keluarga dengan membuat ikan perkasam secara kecil-kecilan telah merubah kehidupan Azmazian. Kini sekitar 150 kg ikan perkasam dijual setiap bulan menerusi tempahan dari seluruh negeri. Baik, itulah dia sedikit perkongsian mengenai seorang ibu tunggal yang gigih menjana pendapatan dengan perniagaan bersaskan ikan, iaitu dengan berniaga ikan perkasam. Baik, dan bersama dengan saya kali ini adalah Puan Hazrina Mat Jali yang juga akan berkongsikan kita menu resepi asam pedas. Dan Puan Hazrina ni sebenarnya adalah seorang ibu kepada seorang penyanyi yang terkenal, hebat dan kini bergelar seorang chef, iaitu Chef Aiman Tino. Alamak, Assalamualaikum. Oi, betul Aiman? Oh, betul. Okey. Mak saya ni. Memang Aiman memang pandai masak lah hakikatnya juga. Betul, saya pandai masak disebabkan mak dia saya. Pandai masak. Jadi pasti juga Aiman juga pandailah buat ikan pari, asam pedas ikan pari ni. Jadi boleh berkongsi-kongsi dengan kita tentang tips dan juga resepi. Okey, resepi nak buat asam pedas ikan pari yang sedap ni. Okey. Resepi dia Mak, cerita Mak. Main. Nama. Cepatlah. Mak cerita? Kita ada
Yang dia punya ibu dia lah saya rasa. Rempah ratus. Rempah ratus. Asam pedas kadang orang tak letak ini kan. Rempah rahsia ke macam mana tu? Tak rahsia. Semua orang boleh beli kat kedai mamak. Dia ada yang asing-asing, ada yang disekalikan macam ni. Okey, kalau orang cari nak cari rempah apa ni? Rempah campur. Rempah campur. Okey. Dan antara lainnya juga ni, nak apa lagi? Cili giling. Okey. Kita ada cili blend, bawang putih. Cili mesti kena ada lah. Ada kunyit hidup, serai dan asam. Asam keping ni boleh buat pakai asam Jawa, asam keping. Macam saya bawa asam keping. Baik, bawang merah. kacau-kacau sikit teman tu. Dia belum lagi, dia tak cukup panas, Bawang besar. Lepas tu saya guna daun ni untuk masuk las lah. Daun kesum dengan bunga kantan. Bunga kantan, daun kesum, bunga kantan. Ini masuk yang terakhir lah. Ini bersama juga bendi. Dan juga bendi. Okey, kalau kita tengok sebenarnya, ikan pari tu dah kita masuklah dalam kuali tu kan. Okey, dan Aiman tengah masak tu nampaknya tu. Tengah sibuk tu. Dia bagi kat mak dia balik tu. Okey, tak panas. Okey, tapi sebenarnya dalam untuk kita bercerita tentang ikan pari ni gampang kan. Kalau kita tengok ikan pari ni selalu dia ada bau yang kurang menyenangkan. Macam mana kita nak hilangkan bau tu? Ada sebarang tips tak? Okey, ikan pari ni dia sensitif sebenarnya. Lepas tu orang kata dia ada time dia datang bulan dan bau hancing benda tu kan. Okey, dia sebenarnya kita boleh menangani benda tu betul mak? Betul. Dengan cara kita masukkan basuh ikan ni dengan cuka. Ya, mula gaul dengan garam. Gaul dengan garam dulu. Garam gaul sampai keluar dia punya lendir tu kan. Itu ambil cuka sikit, perak sekejap. Tapi kalau kita letak garam, tak ke nanti ikan tu akan masin? Tak. Kita basuh dia. Cuci lah. Maksudnya okey, kita garam tak lama lah kot. Kan kita bukan orang kata peram dia dengan garam. Kita tak perlu peram lama-lama pun. Bagi dia bersih je lah. Dia ada lendir-lendir. Okey, kemudian kita bersihkan dan kemudian bilas lagi dengan cuka. Bilas lagi dengan cuka. Lepas tu basuh lagi sekali. Okey. Hilangkan cuka tu pula. Okey, dan selalu juga bila kita nak pilih ikan pari yang sedap, kadang-kadang ikan pari berbagai saiz. Betul. Dan selalunya kalau untuk Puan sendiri dan Aiman kan, selalu saiz-saiz macam mana yang dipilih dan betul ke ada perbezaan rasa yang ikan pari besar, kecil ni semua ni? Dia bukan besar kecil. Dia sebenarnya kecil tu bagi cuka. Okey. Cuka tu sedap. Okey. Yang besar-besar ni kena pandai pilih. Liat, ada yang liat. Ada banyak pari bunga, pari batu, pari pasir. Okey, yang paling sedap kalau dah tahu jenis-jenis paru ni, pari. Pari pasir. Pasir, betul. Okey, pari pasir. Dia punya kalau perasan dia punya kulit atas tu dia macam menggerutu, kasar. Itu yang sedap isi dia. Baik, dan maknanya proses-proses tu dah kita buat dan kemudian inilah dia kita nak masak kan. Okey. Jadi persoalan seterusnya sekarang ni, kalau kita dah lihat nak dimasak macam ni, kalau kita tengok apinya tak terlalu besar, jadi berapa lama kita nak masak dan apa tips nak pastikan dia sedap dan tak hancur? Kadang-kadang bila dah macam lembik sangat, hancur sangat pun dah tak sedap lah. 15 minit okey. 15 minit. Dia bergantung pada ikan lah. Macam ikan kembung, dia isinya lepeh, kecil je. Jadi memang tak boleh lama-lama. Kalau lama akan hancur. Macam ikan merah semua memang tak boleh lama. Kalau pari, dia perlukan masa sikit. Sebab dia tebal. 15 minit maknanya kalau ikan pari mentah tadi kita masukkan, kira memang dia dah sedang-sedang elok cukup masak lah Okey. Dan maknanya kalau kita tengok dah lebih kurang 15 minit dan nak siap masak, maknanya kita akan masukkan bahan-bahan lain lah macam bendi ni, daun kesum dengan bunga kantan. Saya memang minat daun kesum dengan bunga kantan ni. Pasal ini yang membuatkan masakan kita tu aroma tu kan naik wangi. Kadang-kadang bunga kantan ni pun saya ngap macam tu je. Memang sedap. Bagus makan tu. Tak Kalau ada masalah bau badan pun bagus makan. Baik, Aiman, selain daripada menjadi chef ni Aiman, masukkan bendi tu. Okey. Dengar cerita ada berlakon juga Aiman. Betul bang. Okey. Kebetulan bang, hari ni keluar ni. Pukul 6 petang. 6 petang. Kongsi dengan penonton wanita hari ni. Anda semua kena saksikan drama Anak Beranak ABY pukul 6 petang ni, first episode. Okey. Genre dia saya rasa petang-petang ni santai-santai, komedi dia komedi lah sebab kita tahu kalau ada Abang Azli senario kat dalam tu, dia gabungkan pula dengan mak dia wife dia, Jasmine Hamid, memang pecah lah. Saya boleh cakap pecah lah. Okey. Itu adalah perkembangan lakonan Aiman lah. Memang seronok kalau tengok Aiman berlakon ni. Dan juga kalau kita tengok, kita nak tahu jugalah selain daripada itu juga, kita kembali dengan masakan kita ni di Mano Kitchen Asam Pedas ni. Selain daripada asam pedas, apa lagi yang ada dekat sana? Okey, dekat Kampung Baru Mano Kitchen ada asam pedas dan juga char kway teow. Char kway teow tu memang ni lah. Memang saya punya. Memang dia kecil juga tu. Nasi lemak. Nasi lemak kami sunnah belum lagi. Mak sibuk masuklah nasi lemak. Sabar mak, Aiman seorang handle ni. Satu-satu okey. Sambil-sambil tu juga pasti ramai juga nak tahu tentang nak tengok gambar-gambar ke apa menu-menu lain. Mana media sosial boleh kita tengok tentang asam pedas dan juga lauk-lauk lain ni. Okey, boleh follow Instagram Mano CKT, tak pun follow je Instagram saya official_Martino, tak pun mak punya Instagram pun aktif juga. Yusri Rina. Wah, kalau kita tengok tu mana
lain-lain masakan yang berasaskan ikan yang kita saksikan sekarang tu sedap-sedap tu. Nampak gaya macam ikan bawal tu Ikan bawal. Ikan bawal. Udang pun ada. Oh, memang sedap. Memang menarik ni. Okey, baik. Tapi asam pedas memang kegemaran. Tapi kalau orang tanya, kan orang kata ada asam pedas Melaka lain, Johor lain, apa lain. Yang ini ni nak kira asam pedas mana ni? Okey, bagi Mak jawab. Asam pedas apa, Mak? Nak jawab asam pedas apa? Kuala Kubu Baru. Asam pedas Kuala Kubu Baru lah. Kalau datang Kuala Kubu, diorang cari. Okey. Baik, Aiman. Rasa Aiman dah ada sini, dah masak cerita pasal berlakon pun dah. Tapi tak sah, Man. Tak dengar suara Aiman. Alamak. Alang datang kat wanita ni, kenalah nyanyi Datang Nak Beli Chai. Boleh. Dengan lagunya yang terbaru Sendiri. Sendiri. Okey. Aiman boleh bersedia. Saya nak sambung cerita dengan Puan Hazlina. Okey, Puan. Jadi kalau kita tengok ini dah kira dah hampir siap lah lebih kurang kita tengok ni. Dan ini adalah hasilnya iaitu asam pedas pari. Boleh cari di Mano Kitchen. Jadi kita sekali lagi nak ucapkan terima kasih kepada Puan Hazlina kerana bersama kita pada hari ini. Saya mula-mula tak menyangka sebenarnya ini adalah ibu kepada Aiman Tino. Terima kasih kan? juga. Kadang-kadang kalau tengok gap tu ini kakak ke apa ke kan. Okey, baik, terima kasih sekali lagi. Dan kalau Aiman dah pun bersedia, kita bersama dengan lagu terbaru beliau Sendiri. Silakan Aiman. Bersama berdua kasih bermadu asmara, menjalin ikatan cinta kita sungguh bahagia. Namun takdir memisahkan kita, hadirmu hanya cuma seketika. Bahagia pergi tanpa dipinta, tinggalku sendiri selamanya. Kini aku sendiri merindukanmu. Kini aku menanti kehadiranmu. Pulanglah kasih, pulanglah padaku. Jangan biarkanku tiada hati. Hadirlah padaku, ku merayu, ku menangis agar kau kembali. Aku sendiri merindukanmu. Kini aku menanti kehadiranmu. Pulanglah kasih, pulanglah padaku. Jangan biarkanku hadirlah kasih, hadirlah padaku. Ku merayu, ku menangis agar kau kembali. Pulanglah kasih, pulanglah padaku. Hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami. Macam-macam menu yang anda kongsikan di Facebook WHI ni. Saya nak kongsikan Aizon Rahimi berkata ikan keli masak lemak cekur campur terung bakar. Menu kegemaran kami sefamily, sedapnya. Wow, rasalah awak punya excitement tu Aizon. Dan Khairul Anwar kata menu paling simple, goreng ikan kering je lah Kak. Okeylah Khairul, menu simple. Hari ini kami nak kongsikan menu rendang ikan yang agak simple juga. Kita bersama dengan Puan Nazatul Shima, ataupun lebih mesra dipanggil Shima. Cikgu Shima. Ya. Ada orang juga. komen. Cikgu Shima. Okey. Cikgu Shima, kami nak tahu masak ikan tenggiri, masak rendang ni macam mana? Saya rare sangat saya dengar orang masak ikan masak rendang. Ikan rendang selalu ayam daging. Betul. Kan? Okey. Sebenarnya dia sangat simple. So rendang sambal ikan ni dia macam tak boleh berat macam mana kita masak ayam tau. So dia agak simple. So apa yang kita guna hari ni macam bawang. So bawang
bawang yang kita dah blend siap lah. Bawang merah, bawang putih halia. So kalau macam contoh kita nak masak rendang ayam, dia kena blend serai dan sebagainya kan. So yang ni tak perlu. Kita just ketuk sahaja ya, ketuk serai. Kita ada lengkuas pun kita just potong-potong sahaja. Okey, dia kira rendang dan sambal sekali. Ya, dia macam hybrid lah. Ya, betul. Tapi dia sangat simple. So siapa-siapa pun boleh buat sebenarnya dan rasa dia sangat sedap. Sebab biasalah rendang kalau mak saya buat sekali tu dia suruh saya sangai kelapa nak dapatkan kerisik. Tak nak belilah kerisik tu. Tapi untuk rendang ni tak ada kerisik apa? Okey, jadi kalau nak dapat tekstur tu dia sebenarnya tekstur dia macam sambal, cuma rasa dia tu rendang. Itu yang buat dia uniknya tu. Okey, baik. Jadi penggunaan ikan tenggiri untuk resepi ini dan sudah pun digoreng kan? Ya, betul. Biasa goreng sebab tak nak ikan tu pecah ke adakah sebab okey, lagi satu tak nak ikan pecah, tapi bila goreng tu kita tak perlu terlalu garing. Kita just goreng separuh masak sahaja. So nak dapatkan ikan tu lebih sedap lah sebenarnya. Okey, baik. Kalau kita lihat ni lah antara bahannya yang telah pun dikongsikan oleh Cikgu Shima. Nampak ada serai, bawang putih, ni asam jawa kan? Asam keping. Asam keping. Asam keping. Asam keping ni daun limau purut? Ya, betul. Betul. Dan santan dan garam dan sebagainya lah. Cili kisar. Okey. Yang dah dimasukkan dalam kuali tu apa? Okey, yang ni saya dah tumis tadi bawang putih, bawang putih sikit saja, bawang merah dan juga sedikit halia. So lepas tu dah ni kita punya bawang pun dah agak garing, so kita boleh masukkan cili kisar lah. Okey, ni cili apa? Antara cili, ada cili kering ke? Ni cili kering yang kita dah kisarkan. Cuma kat sini saya dah masak siap-siap sebab kan nak masak tu ambil masa yang lama. Ini cili sahaja, tak ada bawang, tak ada tomato apa kat dalam? Tak ada, cili sahaja. Okey, baik. So kita masukkan cili kisar. Okey. So kalau dekat rumah tu kita kena masak agak lama lah untuk cili kisar ni sebab kita nak elakkan daripada sakit perut kan. Okey, tapi boleh tak kalau kan kita masak, simpan je paste ni. Lepas bila nak masak tu kita ambil. Kita tumis lah. Ya, simpan. Bila kita nak masak tu cepat sikit kan, kita terus masukkan. Okey, untuk macam kita nak buat paste, so kita boleh masak dengan bawang sahaja. Masak dengan bawang, tumis, masukkan cili, tak perlu letak garam apa semua. So kita boleh buat paste banyak dan bila kita nak masak rendang ke, nak masak sambal ke, kita boleh masuk. Okey, dan kalau penonton nak tahu, ikan tenggiri ni adalah antara ikan yang tinggi omega 3. Bagus untuk kesihatan jantung. Tapi nak tahu jugalah, selain ikan tenggiri, biasanya ikan apa yang Cikgu Shima guna? Okey, sebenarnya rendang sambal ni ikan kecil-kecil pun kita boleh guna. Macam ikan selar, ikan kerisi, so kita boleh guna jugalah. Lagi satu kalau macam contoh ada yang tetamu khas nak datang rumah tu, kita mungkin boleh pakai ikan yang mahal sikit macam jenahak dan sebagainya kan. Tetamu datang kita pakai yang mahal sikit. Okey. Dan Cikgu Shima mungkin boleh kongsikan juga kalau mereka dapatkan resepi dan katanya Cikgu Shima juga memberikan kelas masakan. Bagaimana untuk menghubungi Cikgu Shima? Okey, kita ada memang buat kelas masakan dan baking kelas juga. So macam boleh layari kita punya IG lah. So IG Elias Dapur Arang ataupun Akademi Masakan Dapur Arang. Okey, ini hasilnya ikan masak rendang sambal. Betul? Ya, betul. Dia di antara sambal dan rendang lah. Nampak ada rendang, adalah elemen rendang dia nampak macam sambal juga. Nanti saya suruh Fahrin Ahmad cuba. Ada nasi ke? Nasi tak ada. Tak ada, tak apa. Nanti kita cari nasi untuk Fahrin Ahmad. Dan anda di rumah teruskan berkongsi antara resepi atau menu-menu berasaskan ikan yang anda suka. Kita akan bersama dengan Fahrin dengan satu lagi menu berasaskan ikan. Ya, yang ini Sugi merupakan antara memang kegemaran ramai, iaitu ikan masak belado. Kalau kita panggil ikan masak belado, ikan sambal. Dan saya bersama dengan Puan Nur Hayatul Husni atau mesra saya panggil Husni saja. Okey, Husni, ini ikan masak sambal balado lah. Okey, dan bercerita pasal ikan hari ini kita guna ikan kembung. Ini ikan kembung, betul. Sebenarnya untuk sambal balado ni apa-apa ikan pun boleh guna, betul? Boleh. Selalunya yang paling famous adalah ikan keli lah. Tapi sebab saya sendiri tak makan ikan keli. Saya makan. Jadi saya tukar dengan ikan kembung. Kenapa ikan keli tu kalau nak goreng susah ke, sama ke, ataupun sebenarnya kenapa? Sebenarnya rupa dia yang buatkan saya tak makan. Tapi ramai orang kata kalau goreng dia meletup kan. Tapi tips kalau kita goreng ikan, nak bagi tak kisahlah apa jenis ikan pun, kalau saya letak dulu asam keping. Panas ni, saya letak asam keping dulu seketul. And then saya masukkan ikan.
Oh, maknanya dengan cara tu dia tak meletup-letup lah dia tak meletup. Oh, Ikan saya yang kita kalau goreng tip saya tu. senang je. Meletup-letup tu saya ambil penutup periuk tu saya gini je. Okey, baik. Ini tentang menu ikan sambal balado ni. Okey, baik. Pastinya sekarang ni kita nak tengok macam mana kita nak buat sambalnya yang sedap ini. Apakah resepi-resepinya dan macam manakah caranya? Dia punya bahan dia senang je. Kita perlukan bawang merah. Ada orang guna bawang kecil ataupun bawang besar tak ada masalah. Okey. Dan bawang putih. Cili merah, saya nak ada sedikit warna, saya campurkan sedikit cili hijau. Sikit je, mungkin kalau 5 cili merah, mungkin boleh gunakan 2 cili hijau. Kalau nak pedas sikit, tambahkan cili padi. Wow, okey. Lepas tu tak ada, itu kita blend kasar. Yang ini nanti kita orang kata untuk hiasan lah, garnishing dia. Garnishing dia. Lepas tu garam gula, tapi gula saya pakai gula nisang. Gula nisang macam gula nipah Gula nisang ni gula Melaka pun ya. Gula ikutlah. Kalau orang Kelantan gula nisek kan. Sebabnya saya nak dia rasa lebih lemak sikit sambal kita tu. Okey, jom kita tengok. Sebentar. Yang ini insya-Allah pasti tak meletup. Insya-Allah. Okey, maknanya ini semua tadi dah dikisar. Jadi saya dah kisar kasar macam ni. Perempuan boleh tengoklah kita dah kisar. Panaskan minyak. Masa kita nak masak balado ke sambal, kita perlukan minyak yang agak banyak sikit. Itu saya nak tanya, minyak memang kena banyak macam tu ke? Minyak saya suka banyak supaya sambal kita masak dan garing. Tapi bila kita nak tuang nanti kita boleh keluarkan minyak tu. Okey, baik. Okey, so kita masukkan. Okey, api dah, memang dah panas ni. Dah, saya dah panaskan. Minyak ni memang dah panas dah. Okey, kalau katalah dengan sukatan yang macam ni, minyak lebih kurang sebanyak ini ni, sesuai untuk berapa ekor ikan kalau macam ni? Berapa kilo ke apa ke? Macam ni saya buat sikit je sebab saya ada 3 ekor ikan je yang depan saya ni. Tapi kalau banyak, boleh tambahkanlah cili dia. Maknanya tadi bahan-bahan tadi tu memang kita dah campur dan dikisar. So dia dah terus kita masukkan dalam ni lah. Okey, api dah ada. Cantik. Okey, sambil-sambil kita menunggu yang itu juga. Tentang menggoreng ikan ni pun. Saya rasa secara peribadi pun saya perlukan tips juga. Kadang-kadang saya suka memang ikan tu garing betul. Ada orang yang mungkin tak suka garing, nak sedang-sedang rasa lembut-lembut ikan. Macam mana kita nak membezakan? Kalau nak garing tu, masak tu lama tapi api jangan terlalu kuat. Kalau yang garing garing sebab bila api kuat nanti luar dia dah dah hangit, dah terlalu masak tapi dalam dia malah mentah. Okey. Api tu sedang-sedang je. Maknanya ada, dan kalau kita kata nak garing tapi kita nak isi tu masih lembut-lembut dengannya. Lepas tu masa gaul garam dengan kunyit tu letaklah sikit tepung jagung ke, tepung beras ke. Jadi luar supaya dia tu akan bertepung. ada sikit. Sikit je, jangan banyak sangat. Jangan gaul. Maknanya tong-tong sikit lepas tu kita goreng tu. Dan kalau kadang-kadang juga kalau tengok orang berniaga tu dia rasa dengan teknik gorengan deep fried tu. Tapi minyak betul-betul panas. Betul deep fried. Betul. Itu kena betul-betul kuali besar, minyak banyak. Itu sekejap je. Tapi kalau untuk yang di rumah mengikut tips yang tadi tu lah. Ya, betul. Okey, baik. Ini kalau kita tengok sambal balado kita ni kalau dah masuk macam ni tak perlu tambah apa-apa lagi Tak ada. Biar dia garing sikit. Sekarang ni ada angin sekarang ni kena dekat kita punya api tu kan. Saya nampak ada angin sikit. Tak apa. Bila dia dah garing, bila dia dah garing, kita masukkan air asam jawa sikit. Saya gunakan air asam jawa. Lepas tu ni garam, and then ni gula nisang. Bila betul-betul dia dah masak, saya cuma tambahkan sikit daun limau purut. And then dah siap. Okey. Simple je. Kalau kita tengok untuk Husni sendirilah, sebenarnya Husni berniaga ataupun memang minat masak atau bagaimana? Saya memang berniaga di rumah. Oh, dari rumah. Saya buat food delivery lah. Homemade food delivery, ada cake delivery. Okey, antara selain daripada apa yang kita tengok ikan goreng sambal balado ni, apa lagi menu-menu lain yang ada? Saya ada macam-macam menu sebenarnya. Saya ikut customer. Kadang-kadang orang kata saya ni ajaib. Sebabnya orang tanya, "Kak, menu apa yang akak jual?" Saya akan cakap, "Okey, awak nak makan apa?" Jadi saya memudahkanlah. Okey, kalau katalah dia nak menu ni kita pada hari ni, mana nak cari ni Husni ni? Okey, Instagramnya. Saya boleh kita tengok dekat Instagram Husni. Dekat situ ada profil saya dengan ada nombor telefon saya lah. Jadi boleh WhatsApp. Jadi semua ada dekat situ. Saya buat gambar-gambar semualah, tertera semua menu-menu yang ada. Betul. Antara yang orang selalu order apa? My favorite orang selalu order adalah nasi tomato dan nasi Arab lah. Kalau untuk masakan Melayu lah. Okey, mungkin mereka penonton rumah ni tak dapat nak bau kan. Tapi saya sendiri dapat bau ni, memang bau sambal balado ni pun memang dah sedap ni. Belum tahu lagi
lagi daun-daun ni, garnishing dan sebagainya. Okey, seterusnya gula tu Saya masukkan garam dengan gula sebab dia dah start masak sikit. Okey, tapi tak mengapa, alhamdulillah kita dah dapat tengok hasilnya. Kita tengok warna sambal yang pekat, yang merah ni. Mungkin kalau nak ada tambah warna yang kehijauan lagi, boleh tambah yang hijau tu lagi kan. Okey. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Husni bersama dengan kita pada hari ini berkongsi bukan saja macam nak buat sambal tapi juga tips-tips menggoreng untuk ikan-ikan ni semua. Okey, baik, kita ada satu kompilasi TikTok menarik mengenai menu-menu ikan ni. Jom kita saksikan. Alah pizza Tegal biasa. Jom kita buat menu diet ala desa macam tu. Kali ini menjadi guys cincin pantun. Okey, first thing yang perlu buat adalah rebus dulu ikan dengan asam keping dan juga sedikit garam. Lepas tu kuah dia jangan dibuang. Masukkan asam jawa, tomato, bawang halen, cili patang, 5 dalam 1-2 biji macam tu dan mushroom seasoning. Lepas tu dah siap air asam korang. And then untuk ikan yang kita dah toast tadi, korang curahkan air asam tadi. Dah siap. Simple. Hari ni nak share resipi gula ikan tongkol. Ni bahan kisar dia suka agak je. Bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, cili kering, lauk direndam dengan air panas, biji ketumbar, masukkan air. Lepas tu blend. Lepas tu boleh masukkan asam keping dengan sate pekat, kacang-kacang dia. Dan masuklah ikan tongkol dengan air rebusan dia. Huk kita rebus malam. Mahir pernah share resipi nak buat ikan rebus ni dekat video sebelum ni. Lepas tu masukkan timun, lada solok dengan cili padi. Siap pun gula ikan tongkol ni. Mahir ambil resipi dari Mak Mahir. Kalau kat Kelantan kita panggil nasi belauk ikan air. Makan bungkus gini, letak sambal limau kasturi sikit. Sementara nasi tengah panas. Jom kita start makan. Okey, kita bersama kembali Sugi. Saya dah geleng-geleng kepala ni. Kerana untuk pengetahuan para penonton, kami ni sebagai host sebenarnya kadang-kadang penerbit pun buat surprise dekat kami. Ini antara tugasan akhir yang tiba-tiba hari ni tahu. Hari ni kena buat. Jadi kita ada apa ni? Besar ni. Jangan tahu dalam kita punya jadual je ada cabaran host. Jadi jom. Peralatan yang diberikan adalah pisau dan juga gunting. Saya macam kita nak boleh agak je ni. Okey. Jom Sugi sama-sama kita buka apakah cabaran untuk host WHI hari ini. 2, 3. ada cabaran siang ikan Ada 4 dia orang nak dengki saya macam ni. Dia tahu saya tak reti siang ikan ke macam mana? Saya lagi lah. Tak apa pun. Kita cuba ambil seekor. Okey. Okey. Oh, ikan kembung kecil. Okey. Barin, awak kena... Tak apalah. Saya selalu tengok mak tolong saya. fokus kat Sugi je, jangan fokus kat saya. Saya selalu tengok mak saya siap. Saya dah terpaksa mengimbau kembali kenangan saya kecil-kecil. Tengok mak saya buat kerja kat dapur. Samalah, dua-dua tengok mak buat kerja. Okey, saya tahu kena potong kat perut, lepas tu keluarkan yang kotoran ni. Tak payahlah pakai pisau ni. Bolehlah. Jangan gelakkan. Siapa gelakkan, kita orang tak kawan dengan anda, ya. Diorang bagi kita cabaran. Diorang semua kat depan kami, gelakkan kami tau. Okey, dah keluarkan kotoran dekat dalam ni. Oh, lama. Macam mana nak tahu dah bersih ke belum Buka lagi kot. Macam mana? Alamak. Kepala dia kena potong ke? Rahsia. Awak masak. Saya macam nak buat filet lah saya rasa. Ada orang dia keluarkan kepala kan? Oh, jap. Lupa. Ini mesti ada fungsi kan? Kena gunting. Ekor dia kena keluarkan kot. Mungkin, tak tahu. Dah. Apa lagi yang kena keluarkan? Gunting kot. Tengok chef walaupun dah lama tak masuk ke dapur. Awak puji diri sendiri tak betul ke tak pun awak siap. Lebih tepat tak pernah masuk ke dapur. Okey. Beritahu jujur je ni. Ni sepatutnya Siti ada di sini. Siti Hasbiza. Dia pro. Betul. Ni jangan, ni goreng sedap. Ni dah settle. Ni. Saya walaupun macam memandai-mandai. Tapi kan saya nak tahu siapa yang akan jadi juri. Tak payahlah sama ada betul ke tak, bersih ke tak. Tak apa, kita akan ada juri kabarnya. Okey. Kita tengok siapakah juri kita. Okeylah kot. Potong je lah kepala ni. Susah pula. Jangan gelak sedih. Gelak dosa. Sedih saya tengok ikan ni. Lama. Okey, satu ikan cukup lah Dia bagi 4, 2-2 kot. Saya Sugi satu je lah. Pandai-pandai kita buat. Cuba producer cakap kat kita orang. Dah bersih ni. Ini dia punya bersih ni boleh makan terus ni. Okey. Ni bersih lah kan? Kira bersih lah kan? Dah, okey, settle. Saya ni tak cantik ni. saya dah settle dah. So producer macam mana Kena siang kata satu tadi. Selagi ada masa Sugi, selagi ada masa kita buat. Dia kata satu supaya bila saya dah habis ni, saya tak siang yang tu. Okey. Awak tak fair lah Farin Ahmad. Awak sabotaj saya
Saya rasa penonton pun sebenarnya saya faham. Ini semua atas permintaan yang seronok sebenarnya kita disurprise dengan cabaran-cabaran sebegini. Jadi sebab itulah dari semasa ke semasa. Ini apa? Telur ikan ke ni? Pastikan bersama kita. Betul Sugi. Betul tunjukkan penonton. Oh, wow. Itu telur ikan. Okey. Telur ikan ni keluarkan juga kot. Ini tak payahlah. Kepada tim WHI saya sebenarnya kalau boleh nak cabar kami bagi pisau tajam sikit Alamak, Okey, final. Okey. Dah settle. Okey, saya rasa dah bersih. Okey, baik. Jadi kepada para penonton, saya menyediakan dua teknik siangan berbeza. Oh, ada juri rupanya. Husni, juri. Okey, kita tutup ni. Menangkan saya buat ikan kembung hari ni. Jadi saya tengoklah macam mana. Okey. Ni ada kepala. Ni bagi mereka yang tak suka makan kepala lah. Saya dah keluarkan. Okey, saya angkat ni tak apa. Okey. Okey. Mari kita persembahkan. Ini nak buat sushi ke apa? Saya lebih kurang macam itulah. Saya memang penggemar makan sushi. Tapi okey tak Husni? Sebenarnya kesian saya tengok ikan ni. Dah. Okey. Husni boleh cerita kat saya sebenarnya kita cara teknik siangan ikan yang betul. Sebenarnya ikan ni kita potong tengah betul perut dia. Senang je kan. Kalau kita ambilkan daripada tadi kat sinilah mesti seekor tu. Just potong sikit je dekat dia punya sini dan tarik dia punya. Betul lah saya buat. Dalam tu lah. Betul lah. Sebab dia ikan dia kecil, bila kita potong ni memang hancur. Betul lah. Kita just ambil dari kepala dia ni. Sekarang ni kalau macam ni kan, tak bersih ni. Insang dia masih dekat sini. Tengok ni. Saya rasa saya macam kena marah mak saya. Kena keluarkan insang dia. Yang ini ada insang dia dekat dia punya dalam ni. Ni kena keluarkan. Maknanya kami Kalau pakai gunting, kalau kata pakai gunting sini je. Patut dia bagi kita gunting. Lepas tu tarik, saya tak apalah, saya ajar je. Tarik sini. Lepas tu tarik ni, automatik perut dia pun akan keluar sekali. Jadi tak ada terurai. Yang saya gunting ni, saya gunting ekor dia bagi nampak macam shape diamond. Saya takut nanti jadi sushi lah kalau jadi macam ni. Jadi tak apalah. Tak apa. Saya ada alasan. Saya vegetarian. Kalau orang nak masuk meminang, tak payah saya masak. Tapi anggaplah kita tak ada pemenang. Kita semua adalah pemenang. Seri. Dan ke mana-mana kita kembali lagi selepas ini. Kita berehat seketika. Saya menang ni saya rasa ni. Tak. Dah salah. Insang tu. Wanita hari ini. Baik, terima kasih masih lagi bersama kami sehingga ke hujung siaran kita pada hari ini. Okey, dan banyak pula rupanya komen-komen daripada Facebook, terutamanya lepas tengok saya siang ikan tadi, antaranya daripada Nani. Dia kata anak saya 8 tahun lagi terror siang ikan dari UOS lah. Okeylah, masih ada rupa ikan lagi tu. Tak apalah, kami sahut cabaran tu. Tapi apapun, kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Chef Yang Jamil, chef pecah panggung kita dengan ikan mambainya tadi dan juga menu-menu lain. Dan tidak lupakan bersama kita juga Aiman Tino dan ibunya Puan Hazina dengan asam pedas ikan pari. Terima kasih kesemuanya kerana bersama kita pada hari ini. Sugi, silakan. Tadi kita bersama dengan Cikgu Shima yang sudi berkongsi menu ikan masak rendang sambal daripada Dapur Arang dan juga Husni yang bukan saja membawakan menu tapi ajar kami macam mana nak siang ikan daripada Husni. Terima kasih. Sekarang saya dah tahu apa fungsi gunting tu bila nak siang ikan. Terima kasih. Dan yang komen tadi kata yang anak lagi pandai siang ikan daripada saya dan Fahrin, maafkan kami budak baru belajar. Okey, apapun kami berharap yang hari ini anda telah pun terhibur bukan saja dengan cara kami siang ikan tadi tapi juga dengan persembahan Aiman Tino dan juga pelbagai menu yang kami bawakan buat anda. Okey, selesai menu ikan berasaskan ikan kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami dan juga kami akan kembali lagi pada hari esok Sugi. Betul. Dan kami dah sahkan kami akan kembali bersama dengan anda lagi pada hari esok dengan satu lagi topik menarik iaitu buli. Ini satu isu yang sering kali harus dibicarakan, perlu diberi peringatan sebab buli ini bukan sekadar buli yang secara fizikal tetapi pelbagai jenis buli sedang berlaku sekarang ini. Jadi pastikan anda para ibu bapa, anak-anak tak kira siapa sekalipun bersama dengan kami lagi esok jam 12 tengah hari sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Apron tu tak nak buka ke? Baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi